Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, ini video hari ini adalah sambungan daripada bahagian 1 dan bahagian 2 pada video yang sebelum ni. Okey, so kita tengok, kita sambung. Hari ni cikgu masih lagi nak tunjukkan daya paduan. Okey, yang lain-lain tu kita tengok pada video akan datang. Okey, so hari ni cikgu nak ajar apa pula dalam daya paduan. So hari tu kamu dah tahu maksud daya paduan dan dah tahu macam mana nak mengira daya paduan. So hari ininya kita akan tengok. Okey, so kita akan tengok apa hari ni. Kamu akan berkomunikasi tentang daya paduan. So kita nak tengok contoh dalam daily life kita lah. Bila objek tu kita kata pegun. Okey, bila pula dia bergerak dengan halaju seragam tapi daya paduan dia kamu masih lagi dapat kosong. Dan kita nak tengok kalau dia bergerak dengan pecutan seragam, sekarang ni daya paduan dia bukan lagi kosong. Okey, so kita recall balik. Okey, daya paduan ialah daya tunggal yang mewakili jumlah secara vektor bagi dua atau lebih daya yang bertindak ke atas sesuatu objek. Okey, so kita tengok contoh ini. Okey, so gambar rajah jasad bebas. Okey, yang ini pertama kamu kena tahu dulu gambar rajah jasad bebas. Okey, so gambar rajah jasad bebas yang menunjukkan semua daya yang bertindak ke atas objek itu sahaja. Maksudnya kalau kata kita ada banyak daya, okey, tetapi kita fokuskan pada objek tersebut. Contoh kat sini kita ada buku yang berada di atas meja. So dekat sini sebenarnya hanya ada dua saja daya yang terlibat. Okey, sebab apa? Buku tu tak bergerak. Okey, so daya yang terlibatnya apa? Daya ke atas kita panggil daya tindak balas normal daripada meja. Okey, dan ke bawah ini adalah berat buku. Okey, W tu sebenarnya menunjuk kepada weight. Okey, sebab tu dia guna berat. Okey, R ini adalah normal reaction. Okey, so reaction ke atas. So dia adalah magnitude dia macam mana? Magnitude dia sama. Okey, so R kita kata sama dengan W. So sebab itulah kita dapat daya paduan dia kosong. Sebab bila sama, satu arah ke atas, satu ke bawah. Kamu ingat balik dalam video bahagian kedua hari tu. Okey, kita akan kira atas positif, bawah negatif. So dia jadi plus minus, nilai yang sama. Kamu akan dapat kosong. Okey, so untuk yang kedua, okey, kita ada satu bag trolley. Okey, berada dekat kawasan cerun tetapi ada penyekat ni. Okey, yang warna hijau ni penyekat dia. Okey, so daya ke atas. Okey, tadi normal lah, normal pada bag tu. Okey, tetapi kamu ingat daya berat dia tak akan jadi kalau daya macam ni dia tak akan jadi weight ke sini. Sebab apa? Weight ni dipengaruhi oleh graviti. So graviti sentiasa berada ke bawah. Okey, so ini disebabkan oleh graviti. So dia akan sentiasa turun ke bawah. Dia tak akan ada sengit ke tepi macam ni, tak ada. Okey, kemudian kita ada N ke belakang ni. N ni adalah tindak balas normal daripada penahan. Okey, so daya ke sebelah sini tak ada. Kenapa tak ada? Sebab dia tak bergerak. Kalau kata kita lepaskan penahan tu, dia akan ada lagi satu daya barulah kat situ. Okey, so kat sini kita tunjuk tak ada lah sebab dia dah tak bergerak. Okey, so kita tengok gambar rajah yang ketiga. Okey, so katalah kita ada satu lori. Okey, so sama je macam tadi. Okey, so sekarang ni kalau tadi buku tu tak bergerak, sekarang ni lori ni bergerak. Okey, so bila lori ni bergerak, kalau ke atas adalah tindak balas normal akan diseimbangkan oleh berat trailer. Okey, so kalau ke depan ni dia ada arah gerakan ke depan ni adalah arah daya tarikan dia akan sama dengan arah daya geseran ke belakang. Okey, so katalah lori ni bergerak dengan halaju seragam. Okey, so maksudnya dia macam kita nampak macam tak bergerak. So dia bergerak slow je. So sebab itulah bila depan dengan belakang dah sama magnitude, maka daya paduan dia adalah 0 Newton. Okey, so untuk gambar yang keempat ini, okey, ini adalah
kita tengok gambar roket. Okey, pelancaran roket. So biasanya kalau pelancaran roket, daya ke atas ini okey akan lebih besar dari daya ke bawah. Sebab itulah roket boleh naik. Okey, tujuan enjin roket ni adalah lebih besar daripada berat roket. Okay, so semua yang gambar cikgu tunjuk tadi sebenarnya nak merujuk kepada hukum gerakan Newton kedua. Okey, iaitu F sama dengan ma. Okey, yang ini kamu dah belajar dalam tingkatan 4 yang lalu. Okey, so dalam bahagian daya dan gerakan part pertama. Okey, so apa maksud F ni? F ni apa? F ini adalah daya. Okey, force. Okey, M ni apa? Jisim. Okey, jisim ni apa? Mass. Okey. Kemudian A ni apa? A ni pecutan. Okey. So, acceleration. Okey. So, jika objek tu kita kata ada beberapa daya pada satu masa, so F ni mewakili daya paduan. So, kalau kita nak kira F ni formula ni, contoh kamu macam tadi, lori kan ada daya ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Okey, so last kali kita nak letak apa dekat nilai F ni, kita letakkan nilai daya paduan dia. So kamu kena cari daya paduan dululah. Okey. Right. So kita tengok daya paduan ni pada objek ni pelbagai gerakan lah. Kita tengok kita ada 3 keadaan. Okey, di mana keadaan dia pegun, okey, macam contoh buku di atas meja tadi. Kemudian dia juga boleh bergerak dengan hal laju seragam, sama macam kes lori tadi. Okey, dengan bergerak dengan pecutan seragam. Okey, yang ni yang pelancaran roket tadi. Okey, so kita tengok satu persatu. Okey, so ini objek dalam keadaan pegun. Okey, ni contoh-contoh dia cikgu tunjuk kat sini. Okey, so kita ada ni kotak duduk atas meja. So normal akan balance dengan berat. Okey, so contoh lagi boat dekat air lautan ni dia tak bergerak. Contoh dia dah matikan enjin, dia duduk diam je dekat permukaan laut tu. So kita kata berat dia, daya ke bawah akan diseimbang dengan daya keapungan ke atas. Okey, kamu akan tengok ni lebih lanjut lagi dalam topik tekanan nanti. Okey, kemudian berat ke bawah dengan daya keapungan juga untuk hot air balloon ni. Okey, dan sama juga dengan kereta yang sedang bergerak dengan hal laju seragam. Okey, dia ada normal ke atas, berat ke bawah, depan itu kita panggil daya tujuan enjin dan ke belakang itu adalah seretan ataupun geseran. Okey, so kat sini kamu tahu kalau dia dalam keadaan pegun, daya dia adalah 0 Newton. Okey, sebab dia dah balance atas, balance bawah, kiri, balance kanan. Okey, so kita tengok contoh. Okey, kamu boleh rujuk buku teks fizik KCSM tingkatan 5 muka surat 9. Okey, so kalau kereta ni dalam keadaan pegun, maksudnya ni dia tak bergerak lah. Okey, dia tak bergerak. Jadi kita kata R ke atas sama dengan W. Okey, so daya paduannya ialah R ke atas positif tambah dengan W tu ke bawah. Okey, bawah tu negatif, so maksudnya negatif R lah. Sebab R sama dengan W, jadi kita dapatlah 0 Newton. Okey. Okay, so kes yang kedua, sekarang ni kamu boleh tengok seperti dalam gambar dekat slide ni. Okey, so kamu nampak kereta tu bergerak dengan hal laju seragam sahaja. So kita kata hal laju dia malar. Okey, so bila hal laju malar, ada ke pecutan? Pecutan tak ada. Sebab apa? Kalau kamu nak ada pecutan, hal laju akhir tu dengan hal laju awal tu kena berbeza. So sekarang ni hal laju dia malar je. Awal pun sama, akhir pun sama. So pecutan dia kosong. So kita masukkan dalam formula yang kita kata tadi, hukum gerakan Newton ketiga tadi, F sama dengan ma. So M darab kosong sama dengan kosong. So kita kata daya paduannya adalah kosong. Okey, so kita rujuk dekat nota dalam buku teks ni. So kita kata berat kereta tu W akan balance dengan R. Daya tujuan enjin ni akan sama dengan geseran di belakang. Okey, samalah kamu akan dapat daya paduan dia adalah 0 Newton. Okey, untuk yang ketiga,
Kes ketiga, kita tengok objek bergerak tapi dengan pecutan seragam. Macam gambar dekat atas ni lah. Sebuah kereta tu sangat laju. So, mestilah maksudnya dia ada pecutan. Okey, so hal laju dia semakin bertambah. Jadi, kita kata pecutan dia bukan lagi kosong. Maka nilai A ni ada. Jadi, bila nilai A ada, maksudnya daya ni kamu dapat satu daya yang bukan kosong Newton lah. Okey, ada nilai. Okey. So kat sini kita tengok kalau dia kita kata tadi bergerak dengan pecutan seragam, maksudnya T ni lebih besar daripada geseran dekat belakang. Okey, so macam mana kita nak kira daya paduan? T dengan FR. So F, okey, T ni ke depan kita ambil T positif, ke belakang ni negatif FR. Okey, so last kali kita boleh kira daya paduan kita ialah T tolak FR. Okey, so bila dapat nilai F ni, barulah kamu, contohlah kamu nak kira berapa pecutan dia, barulah kamu masuk dalam F sama dengan MA. Okey, so kat sini kamu boleh dapat sama ada nilai jisim ataupun nilai pecutan. Okey, sebab daya paduan kita dah dapat. Okey, so itu sahaja untuk video hari ini. Okey, so jangan lupa kita dah cover untuk daya paduan. Okey, dalam video pertama kamu tengok maksud daya paduan. Dengan yang video kedua kamu dah tahu juga tentang bagaimana kamu nak kira daya paduan. Okey, dengan yang video hari ini kita dah tengok situasi bagi ke setiap situasi yang berbeza. Okey, so kita ada 3 situasi. So selamat mengulang kaji daripada cikgu. Okey, good luck untuk peperiksaan nanti.